أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari Isnin pada hari ini pada 23 Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan yang kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita, memenuhkan mengisi 10 hari terakhir ini dengan penuh amal ibadah sehingga kita dianugerahkan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar yang penuh dengan balasan daripada Allah. Dan pada hari ini kita bersama pada halaman 484 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Faz? Alhamdulillah Ustaz ya. Di 10 hari yang terakhir ni bagaimana persediaan Ustaz? Masya-Allah, apa nama ni 10 hari terakhir ni satu 10 hari yang sangat kita kata satu yang sangat hari yang sangat pentinglah ya, bagi penentuan dalam 20 hari kita, adakah lebih baik ataupun lebih itu ya. Jadi itu perkara yang kita perlu rebut ya, dengan amal ibadah yang tidaklah melampau-lampau Ustaz ya. Maksudnya kita boleh dengan amal yang telah pun digariskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan puasa di siang hari sebaik mungkin amal, dengan infak, dan pada waktu malamnya itu dengan sembahyang fardu kita sudah tentu, dan kita ada sembahyang tarawih kita. Itu kalau bersama imam sampai ke hujung adalah seperti qiyamul lail, dan boleh ditambah lagi ya pada waktu malam selepas kita bangun. Dan kita doakan Allah Subhanahu taala jangan sampai kita rasa macam saya rasanya macam kurang, alang-alang kurang, terus tinggal Ustaz ya. Terus tinggal peluang yang direbut. Ada setengah merasakan bahawa ini hanya untuk orang-orang lain saja, saya mungkin tak layak. Sebenarnya ia terbuka kepada seluruh insan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 484. Bermula daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12, kita melihat Allah Maha Pencipta, Maha mengetahui segala sesuatu, dan kita beriman dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Diikuti pada ayat yang ke-13 hingga yang ke-14 ya, dengan kehebatan Allah itu menurunkan, memberikan kepada kita satu anugerah terbesar, iaitu satu syariat agama para rasul itu satu. Dan kemudian diikuti pada ayat yang ke-15 iaitu perintah berdakwah dan istiqamah terhadap perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita lihat ayat 11 hingga 13 terlebih dahulu, memulakan majlis kita My Quran Time pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih sekalian. Alhamdulillah kita dah masuk fasa 10 hari yang terakhir 23 Ramadan pada hari ganjil semalam. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan untuk fokus, melipat kali gandakan lagi untuk 10 yang terakhir ini, dan kita berjaya melepasi nanti walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan puasa, bukan sekadar puasa tetapi kita isikan dengan penuh pengisian rohani kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjaya, amin ya rabbal alamin. Ayat ke-11 hingga 13 kita baca daripada surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat yang 11 hingga 13 menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sumber hukum pada ayat yang ke-10 di mana kita perlu berhukum, membuat keputusan kita perlulah berasaskan kepada panduan hikmah ataupun hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ayat yang ke-10 yang kita lihat pada hari semalam. Dan pada ayat yang ke-11 Allah menceritakan, memperkenalkan lagi kepada kita fatirus samawati wal ard, Allah lah pencipta kepada langit dan bumi, ya. Allah memperkenalkan ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa Allah ini adalah amat-amat berkuasa. Ja'ala lakum min anfusikum, Allah juga selain daripada mencipta kepada langit dan bumi ini, fatir ini maksudnya terbelah, Ustaz, ya. Allah ini khaliq, ya, sebagai pencipta, tapi bila Allah menggunakan perkataan fatir ini maksudnya bila proses penciptaan itu, kalau kita tengok tentang Big Bang teori ke ataupun macam-macam teori yang ada, tapi nak ceritanya dia ada proses terbelahnya daripada satu kepada satu yang lain sehingga lahirnya ataupun wujudnya langit-langit pelbagai petala ini dan bumi. Perkara yang sama juga berlaku dalam proses penciptaan manusia. Daripada sel-sel yang ada itu akan terbahagi menjadilah kita punya muka kita, telinga kita, tangan kita daripada segumpal darah, ya, ataupun segumpal daging pada asalnya. Jadi Allah menyatakan ja'alalakum min anfusikum, Allah menjadikan kamu daripada diri kamu itu ada pasangan, dan daripada haiwan-haiwan itu juga ada pasangan. Menunjukkan bahawa apa? Sebenarnya semua makhluk ada pasangan. Yang tidak ada pasangan, tidak ada anak, tidak ada pasangan itu hanyalah Allah yang esa. Yadra'ukum fi, kemudian Allah memperbanyakkan lagi, ya, mempelbagaikan lagi, membanyakkan lagi bagi populasi penduduk dunia dan juga bagi tanaman-tanaman dan juga binatang ternakan ini. Laisa kamithlihi syai', iaitu tidak ada sesuatu pun yang mendekati. Bukan tidak ada yang sama dengan Allah, memang confirm tak ada siapa yang sama dengan Allah, tapi mendekati kepada Allah pun tidak sama. Iaitu kalau contoh Ustaz, ya, kalau bercakap tentang wa huwas samiul basir, di hujung itu Allah Maha mendengar. Jadi kalau kita kata kita mendengar pakai telinga contohnya, Allah itu laisa kamithlihi syai', ya, sikit pun tak mendekati pun seperti manusia yang perlukan telinga, apalagi perlukan gegendang separuh bulat, kemudian jauh sikit tak dengar dah, ya. Kemudian bila tua dah tak dengar dah, makin lama makin kurang. Jadi semua itu melambangkan betapa manusia ini adalah makhluk dan Allah ini adalah khaliq ataupun fatir yang hebat.
wa huwas samiul basir. Ya, Allah yang hebat-hebat ini daripada benda yang sebesar-besarnya tetap mendengar dan amat melihat perkara yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Baik, di sini Allah perkenalkan pada ayat 11 disambung pada ayat yang ke-12. Bila Allah ciptakan ini bukan dibiarkan begitu sahaja, lahu maqalidus samawati wal ard, iaitu kunci perbendaharaan segala perkara di langit dan bumi ini dipegang oleh Allah Subhanahu taala. Maksudnya Allah berkuasa ya kepada akses kepada segala petala langit dan bumi ini. Dan dalam masa yang sama Allah menyatakan yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, iaitu Allah lapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan juga Allah mengehadkan, membataskan kepada membataskan. Allah tak cakap pada siapa yang dikehendaki. Allah letak saja perkataan wa yaqdir. Ya, nak menunjukkan apa? Bahawa sebenarnya Allah berkuasa tiap-tiap sesuatu. Dalam masa yang sama Allah juga menjaga rezeki, Ustaz ya. Rezeki ini termasuklah kita punya oksigen kita, darah kita betul-betul mengalir daripada jantung pergi ke kaki, pergi ke kepala, semuanya ini adalah rezeki dan Allah lapangkan, mudahkan untuk kita. Allah jaga semua perkara ini. Innahu bikulli syai'in alim, iaitu Allah ini amat mengetahui setiap syai', setiap detail perkara yang ada. Tapi di awal surah ataupun ayat 11 itu perkara yang sebesar-besarnya juga Allah kuasai. Dengan kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 11 hingga 12 itu, Allah memberikan panduan yang hebat pada umat manusia. Itulah syariat kita, Ustaz ya. Syariat pada ayat yang ke-13 bila Allah nyatakan syara'a lakum minad din, iaitu Allah mensyariatkan bagi kamu satu agama, satu din. Dan syara'a ni maksud asalnya, Ustaz, kalau kata kita ada kuda ataupun unta, kita bawa dia pergi ke tempat air, itu namanya syara'a. Ya, menunjukkan tempat ada air. Dan bagi orang Arab, air adalah sumber kehidupan. Maksudnya syariat adalah sumber kehidupan bagi manusia sebenarnya. Tak ada syariat sebenarnya tak ada life, Ustaz. Kita akan berantakan, kita akan stres kalau kita tidak ada syariat dalam hidup kita. Maksudnya kalau dulu, Ustaz ya, kalau di kawasan Eropah itu nak buang air pun tak ada teknologi. Ya, di kawasan umat Islam lah pada waktu itu, kebersihan mandi pada waktu itu di Andalus, kita tengok sejarah orang pergi ke sana, ada membersihkan diri, ya, berwuduk. Ini ada di kawasan Baghdad di Iraq. Tapi orang-orang di Europe, di Eropah itu, mereka tak mandi, tak potong kuku, berbau, itu adalah perkara yang biasa bagi mereka. Jadi bila mereka ni, orang-orang yang pandai di kalangan mereka dihantar macam sekarang lah, orang yang pandai yang ni dihantar ke luar negara, ya, ke negara-negara barat. Tapi zaman dahulu negara barat yang hantar ke negara Islam, kerana pada waktu Islam itu adalah amat tinggi dengan syariat yang Allah berikan untuk menjadi sumber kehidupan. Tapi bila kita ajak kuda dan unta lah pergi ke tempat air, kita tak boleh paksa pula kuda tu minum, Ustaz. Dah sampai tempat air tu, kalau dia nak minum, kalau dah sampai tu kita tak boleh paksa dia punya mulut, kita tekan untuk minum, tak boleh. Syariat Islam sama juga. Kita bawa orang memperkenalkan agama syariat ini, ya, keindahannya, betapa ia menjadi sumber kehidupan, tapi kita tidak boleh memaksa, kita paksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam ini sendiri. Baik, jadi Allah menerangkan tentang ad-din ini, ya, panjang ayat 13 ya. Tetapi ia amat hebat. Wasabihi Nuha, Allah wasiatkan ini sebagai kepada Nuh, dan wallazi auhayna ilaik, iaitu juga Allah berikan wahyu ini, wahyu syariat ini kepadamu wahai Muhammad. Jadi di sini kita ada Nabi Nuh, kita ada Nabi Muhammad. Ma wassa bihi Nuhan, satu, wallazi auhayna ilaik, iaitu kepada Nabi Muhammad. Bezanya, Ustaz, untuk Nabi Nuh Allah gunakan ma, tapi untuk Nabi Muhammad Allah guna allazi. Ya, maksudnya allazi ni adalah sesuatu yang amat spesifik Allah beritahu, ya. Tetapi kalau ma ni seperti yang ada, kan. Jadi Allah beritahu secara umum sahaja apa yang ada pada syariat Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Bagaimana pula dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa wa Isa? Allah menggunakan perkataan wama wasaina bih. Jadi maksudnya ma ini tidak detail apa yang kita belajar tentang syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kerana Al-Quran ini syariat untuk kita, Ustaz. Ya, dan mengapa Nabi Nuh, Nabi Muhammad, lepas tu baru Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa? Kerana Nabi Nuh ini adalah diutus untuk seluruh manusia. Ya, bila dalam kapal itu yang selamat itu, itulah yang kekal selepas itu untuk menerima keimanan. Tetapi yang lain tu habis, Ustaz. Anak Nabi Nuh tenggelam, siapa-siapa pun yang tak ikut di atas kapal tenggelam. Nabi Nuh. Dan nabi yang diutus kepada seluruh manusia selain Nabi Nuh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diletakkan dekat situ.
Berbanding dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa diletakkan ke tepi ataupun selepas itu. Dari segi susunannya memang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa tak diutuskan kepada seluruh manusia, Nabi Isa pun tidak diutus pada seluruh manusia. Dan siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diutus pada orang-orang musyrik, Ustaz. Nabi Musa diutus pada Bani Israel orang Yahudi, dan Nabi Isa diutus kepada golongan Nasrani. Jadi di situ kita dah nampak dah bahawa syariat yang ada itu adalah untuk disampaikan kepada orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa peranan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita? An aqimuddin. An aqimuddin. Jadi apa kata kita baca peranan kita ini daripada an aqimuddin sehingga hujung ayat 13 untuk kita jelas bahawa ketika kita dah diberikan hadiah syariat yang hebat daripada Tuhan yang hebat, kita ada tugas, dan tugas itu ada cabaran. Kita perhatikan bermula daripada tengah-tengah ayat 13, an aqimuddin. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat 13 daripada an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. An aqimuddin, itulah peranan bagi kita, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama ini, ya, syariat yang menjadi hadiah daripada Allah Subhanahu taala ini, ya, menjadi agama ini, ia perlu ditegakkan. Nak menunjukkan kepada kita, satu, aqimu itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, perlu diusahakan bersama. Satu. Yang keduanya, bila bercakap tentang mendirikan, Ustaz, ya, mendirikan sesuatu itu makan masa. Makan masa, ya. Dalam kita mendirikan agama dalam diri kita, contohnya kita nak solat, makan masa untuk kita belajar solat awal waktu, untuk kita khusyuk. Kita nak berpuasa ataupun kita nak menjaga lidah kita ataupun tubuh badan kita, memerlukan masa, tetapi ia perlu diusahakan untuk didirikan. Seperti mana kita dirikan bangunan, ia perlu didirikan daripada asasnya, kemudian kita bina sehingga ia kuat, utuh di dalam kehidupan. Dan Allah menyatakan wala tatafarraqu fi. Pada agama ini jangan berpecah belah. Berbeza pendapat okey, tetapi jangan berpecah belah. Maksudnya ini nanti kita akan tengok lagi bagaimana cabaran dalam seorang Yahudi Nasrani itu bila datang kitab, itulah cabarannya. Mereka berpecah belah pasal apa? Kita akan tengok nanti. Jadi Allah memberitahu kepada kita, bila sudah ada usaha untuk mendirikan agama ini, ada cabaran. Ada cabaran. Kumpulan pertama adalah orang musyrik, di mana Allah nyatakan kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai, iaitu amat berat bagi orang musyrik ini untuk mengikut kepada apa yang kamu suruh. Jadi bukan sekadar manusia biasa yang cakap pada Nabi, oh susah kot nak ajak kepada orang Hindu, pada orang musyrik, Zoroastrianism ke paganism ke apa ke, susah. Bukan sekadar manusia yang cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan daripada Allah. Allah acknowledge, Allah iktiraf bahawa sukar bagi orang musyrik untuk menerima dakwah Nabi. Tetapi Allah nyatakan di hujung ayat 13 itu, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Ya, Allah lah yang memilih seseorang itu untuk berada dalam keimanan dan memilih untuk didapat hidayah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan Nabi, peranan kita adalah untuk mengajak, membina ataupun menegakkan agama, tetapi kejayaan dan juga seseorang itu kembali kepada agama ini, memilih hidayah, memilih syariat Islam, itu bukan tugas Nabi Muhammad, bukan tugas kita. Ya, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita saksikan syara'a
mensyariatkan. 5 kali disebut di dalam al-Quran, dan inilah perkataan yang kita lihat pada ayat 13, iaitu maksud asal syariat ini adalah syari', iaitu jalan yang ditunjukkan kepada unta, kepada kuda, ke tempat air, tempat minumnya, tetapi tidak boleh dipaksa kepada kuda untuk minum. Terpulang kepada kuda itu bila melihat bahawa air itu amat menarik dan dia haus, dia akan ambil. Dan itulah juga dalam hidup kita, memperkenalkan Islam kepada rakan-rakan kita, biarkan dia jelas ya tentang keindahan, kesejukan daripada al-Quran, seperti air yang sedap, tetapi kita tidak boleh paksa Ustaz ya, tapi kita nampakkan pada dia betapa kita manusia ini amat haus, amat perlukan kepada syariat terbaik daripada Tuhan yang esa. Jadi kita berehat sebentar, kembali selepas ini untuk melihat apa lagi cabaran untuk dakwah, dan apa cabaran itu, bagaimana untuk kita berhadapan dengannya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء alim. Sadaqallahul azim. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi, dia melapangkan rezeki dan membataskannya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah petikan ayat daripada ayat ke-12 surah Syura, yang kita semua memahami akidah kita bertanam betul-betul rezeki adalah milik Allah. Dialah yang mengaturkan, dialah yang memberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Namun begitu menjadi sunnahnya kita berusaha untuk mendapatkannya. Baik sahabat-sahabat, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini sebelum kita nak meneruskan lagi perjalanan daripada muka surat yang ke-484 ini. Kita lihat daripada perkataan yang ada di slide kita ini, contoh ataupun sempurnakan bacaan ketika wakaf pada ayat yang ke-15 tu, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Tapi kalau kita baca berhenti, tak boleh baca macam tu. Tak boleh kita baca falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Dia tak boleh baca macam tu. Kita kena sukunkan, kena matikan di hujung tu. So masalahnya ialah ada dua huruf yang mati di hujung. Sebelum tu pun mati juga. Contoh falidzalika fada', dal mati dulu, lepas tu ain pula. Fada'. Jadi kita satu-satu. Jangan terus kita hilangkan yang hujung. Falidzalika fada'. Dal saja bunyi, ain dah gugur pada bacaan, tak boleh. Maksud dia dua-dua. Dal dulu bunyi mati, kemudian ain. Falidzalika fada'. Begitu. Juga pada ayat seterusnya, ayat yang sama, wastaqim kama umir. Huruf ta bunyi cara ta lah. Wastaqim kama umir, kena ada huruf di hujung tu, kena jelas. Okey, jangan pula kita jelaskan yang di awal, di hujung kita tinggalkan, ataupun kita nampak dia hujung saja sehingga mati sebelum tu kita tinggalkan. Falidzalika bunyi itu. Umid, ra pula hilang. Patutnya umir, ra dulu mati baru ta mati, tapi kita dah nampak yang hujung je, tu pula kita tinggal yang sebelum tu. Jadi kita raikan ke semua huruf-huruf itu, kerana dia dua huruf tu dimatikan.
Yang sebelum tu memang asal mati, yang di hujung tu berbaris, tapi sebab wakaf kita kena matikan, maka bunyikan sifat mati dia. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Untuk sama-sama kita melihat kepada wakaf pula Ustaz ya. Pastikan hurufnya itu dijelaskan, ada dal a dijelaskan dan juga ra ta itu ra ada bunyi, ta pun ada bunyi Ustaz. Jangan pula terhilang mana-mana huruf tersebut kerana ada hak yang tersendiri dan sudah tentunya ada maksud yang tersurat tersirat Ustaz ya bila Allah menggunakan perkataan fada sebentar tadi dan juga umirt ya, itu adalah satu nasihat yang amat besar yang kita akan lihat sebentar lagi. Jadi mari sama-sama kita baca dua ayat 14 hingga 15 surah Asy-Syura. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama kita baca ayat 14 ke 15 daripada surah Asy-Syura ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 14-15 untuk menjelaskan antara cabaran dalam menegakkan agama ini. Kalau dalam ayat yang ke-13 kita sudah pun lihat cabaran yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Kita ada 3 nabi selepas dinyatakan pasal Nabi Muhammad sebentar tadi pada ayat yang ke-13. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka Nabi Ibrahim ini untuk berhadapan dengan orang-orang musyrik. Pada ayat yang ke-14 ini bercakap tentang cabaran pada orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang telah diberi kitab. Dalam ayat yang ke-14 ini apakah cabarannya? Wama tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali apabila datang ilmu baghyan bainahum, iaitu cabarannya Ustaz ya. Di kalangan orang Yahudi Nasrani bila dah ada ahli kitab ini, ada kitab, iaitu mereka ini dapat kitab, ada ilmu ataupun bayinat, tetapi ada satu perasaan. Imam Qurtubi nyatakan ia kedengkian, kezaliman dan sibuk dengan urusan dunia, nak dapatkan nama apa sebagainya, sehingga kan dengan dengkinya itu mereka berpecah belah. Ya, berpecah belah. Dalam agama Yahudi itu, dalam agama Kristian itu macam-macam. Dia punya dia punya istilahnya kumpulan, ya, ada Seven Adventist lah, ada Protestan, ada apa sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka ada cabaran baghyan bainahum. Pelajaran untuk kita ialah dalam agama Islam pun sama juga Ustaz. Di kalangan umat Islam bila datang Al-Quran ini, makin dia dekat dengan Al-Quran, makin dia tahu fakta-fakta tadabbur, makin lagi dia tak ada masalah, dia tahu faktanya, tetapi pasal geng saya lebih power kan, lebih betul, yang sana tu macam dia sesat sikit, ya. Dan perkara ini lebih berlaku lagi kepada orang yang tahu pada isi Al-Kitab. Dalam konteks kita sekarang adalah orang yang tahu kepada Al-Quran. Jadi kita kena belajar untuk bersatu
wala tafarraqu, jangan berpecah belah, berbeza pendapat, okey, itu ikhtilaf ustaz ya. Tetapi tafarraqu ini sampai mengatakan kumpulan sana tu sesat, kumpulan sana ni Quran dia tu tak berapa okey, ya, kumpulan saya ini yang paling okey. Itu bukan kaedah yang sewajarnya, kerana kita tidak mahu jadi berpecah belah, kerana dalam hati manusia itu dia ada baghyan bainahum, bua, ya, sesuatu yang dengki, zalim dan nak mendapat nama untuk kumpulan sendiri saja. Jadi Allah menyatakan walaula kalimatun sabaqat min rabbik ila ajalin musamma, jika bukanlah kerana kalimah Allah, ketetapan Allah memberi peluang kepada semua orang pada satu masa, laqudiyam bainahum, akan diazabkan kepada mereka yang berpecah belah ini, sebenarnya pada orang Yahudi Nasrani dan juga kepada orang Islam yang berpecah belah. Tetapi Allah kata kerana Allah bagi peluang ustaz, ila ajalin musamma, Allah bagi peluang untuk kita baca al-Quran ini, ambil panduan agar dalam hati itu perlu diuruskan, ya, pasal makin kita mendalami al-Quran, kalau tak jaga hati ustaz ya, dia pandai baca Quran, tadabbur Quran, tapi lagi pandai lagi dia corner ustaz ya, untuk mengatakan bahawa Allah, kami lagi betul pasal kami tadabbur daripada sini ke sini, ada kaedah, yang kaedah sana tu tak, itu bukan kaedah yang kita nak ambil. Wa innal ladzi naurithul kitab, ini yang menakutkan ustaz, iaitu mereka yang telah mewarisi kitab, kalau dahulu ni Taurat dan Injil, min ba'dihim lafi syakkim minhu murib, iaitu mereka yang mewarisi kitab Taurat dan Injil ini, pasal dia dah tengok kepada nenek moyang mereka ni, makin dekat dengan Taurat, makin dekat dengan Injil, makin beragama, makin suka bergaduh, makin suka menyesatkan orang, makin suka lagi bercakaran, akhirnya mereka akan jadi apa? Lafi syakkin minhu murib, iaitu mereka akan rasa ragu daripada Alkitab dan menjadi bingung, menjadi raib. Murib ini adalah dia rasakan bahawa tak payah kot kita ikut kepada Quran ustaz. Ya, pasal dia tengok pakcik-pakcik je, makin baca Quran, tadabbur, makin bergaduh, buat apa saya tengok mereka. Rupa-rupanya Allah mengingatkan kita pada ayat 14 ini, kita boleh bersyura. Itulah antara nama surah ini, surah Syura ustaz ya. Lebih baik kita berbincang, ya, berbeza adalah okey, ya, tetapi jangan sampai kita berpecah. Dia kalau dekat mana, kat Kelantan ustaz ya, macam kita apa, set kita jangan jangan pecah. Itu sebenarnya perkataan yang ada kaitan dengan ayat 14 ni, jangan pecah, ya, berbeza pendapat itu okey, orang ini mungkin cara ini, orang ini cara ini, mungkin yang ini tadabburnya panjang, kita tak boleh paksa orang satu pandangan saja, ya. Pasal kita tahu bahawa ada kepelbagaian, dan kalau pun ada silap, kita tegur elok-elok ustaz ya, jangan cakap itu kumpulan sana tu sesat, jangan ikut kami, kami ini insya-Allah dah dapat kunci syurga. Kerana nak mengambil, nak mencari follower. Itu yang Allah ingatkan. Jadi atas dasar masalah yang Allah beritahu dalam ayat ini, ayat yang ke-13 14 ini, pada orang musyrik, Allah cakap kabura alal musyrik, mereka ini susah nak ikut. Kepada orang-orang yang ada kitab ini, mereka ini akan bergaduh, dengki antara satu sama lain. Bila dah diletakkan segala masalah yang ada di samping orang-orang baru, remaja, orang-orang generasi baru, dia ada syak dan juga murib, dia rasa tak payahlah dengan kitab. Segala cabaran masalah ini bila Allah letakkan, mungkin bagi kita ustaz ni, bila tengok-tengok ni rasanya kita duduk diam-diam je lah. Duduk diam je. Ya, Nabi pun duduk diam-diam saja, tapi Allah nyatakan pada ayat 15, falidzalika fad'a. Ya. Dengan segala cabaran yang ada itu, adakah kamu kena duduk diam? Bukan, berdakwahlah. Kena berdakwah, malah lebih daripada itu, wastaqim kama umirt, iaitu hendaklah istiqamah. Yang digunakan dalam ayat ini adalah dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular, maksudnya ialah kita secara individu, kalau tak adalah kumpulan yang ramai untuk kita berdakwah, kita secara individu pun perlu mengajak orang. Dan jangan kita kata kalau asal orang dah tak yakin dengan Quran, dah gaduh-gaduh ni, senyap-senyaplah kita. Bukan itu kaedah Nabi, dan bukan itu kaedah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama baca, kita baca ayat 15 Ustaz ya. Ya. Untuk menguatkan semangat kita pada tuan-tuan, kita perlu berdakwah, ajak lagi orang kepada al-Quran. Walaupun kita tengok orang yang suka Quran pun ada yang bergaduh, itu bukan salah Quran, itu adalah salah orang yang ada baghya, dan kita kena selesaikan dengan al-Quran. Ayat 15 bersama Ustaz Tirmizi.
Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah ayat 15 yang memberikan apakah pelajaran ataupun tindakan bagi kita bila mengetahui segala cabaran-cabaran ya mendirikan agama. Aqimuddin dalam diri kita, kita kena dirikan agama itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negeri negara kita. Tetapi kita ada cabaran daripada orang musyrik, daripada orang Yahudi, orang Nasrani dan juga di kalangan orang Islam sendiri, di mana apabila kita lihat tadi pelajarannya, apabila dah dapat kitab pun ada lagi yang berdengki ataupun yang tak puas hati, yang rasakan bahawa kumpulannya lebih benar daripada kumpulan lain. Jadi pada ayat yang ke-15 ini Allah kata fada, ya, iaitu sila teruskan berdakwah. Itu tugas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugas kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena istiqamah, ya, perlu teguhkan diri kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kepada apa yang Allah seru di dalam Al-Quran. Dan Allah mengingatkan kepada kita, Ustaz, ya, wala tattabi' ahwa'ahum, ya. Jangan kamu ikut ahwa'ahum, maksudnya hawa nafsu mereka. Apa maksud hawa nafsu mereka? Bila kita ada dalam agama kita, Ustaz, ya, dalam agama Islam ataupun kalau kita mengajak orang yang Kristian ke Yahudi ke, kadang-kadang mereka ada amalan-amalan mereka, ya, ataupun kalau kita masuk dalam kumpulan tertentu ada amalan-amalan yang betul okey, tetapi ada yang amalan tambahan-tambahan. Dia kata kita kena berzikir, ada kaedah dia. Pakai dulu saya dekat US dulu ada yang satu kumpulan ini zikir sambil main flute. Dia main flute tu sambil tu, lepas tu dia menari sikit apa sebagainya kan. Saya pun okey, senyap je dulu. Kalau kita rasakan bahawa tidak ada asas, ya, kalau ia mengikut pada hawa nafsunya, kita jangan ikut. Jangan ikut. Tetapi kita kena terus ajak, ya, kita kena terus ajak. Jangan pula kita kata oh dia ni sesat, dia ni tak boleh, dia ni terus masuk neraka. Itu bukan kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ada perkara yang tak betul, campur di antara lelaki perempuan ke, ataupun ada yang satu kumpulan tu saja, imamnya perempuan. Ketika di US dulu, pasal dia kata kita kena meraihkan, kita jangan ada diskriminasi. Lelaki perempuan, jadi imam dia bagi lelaki dan kemudian dia bagi peluanglah okey kali ni perempuan, kata makmumnya lelaki kan. Jadi pada waktu itu okeylah, okey, pizza saya makan waktu itulah kan. Tetapi bila dah buat begitu, kita okey ambil excuse balik dulu kan. Pasal apa? Pasal kita tahu kita nak ajak, tapi kita juga tidak mahu berpecah, ya. Kita terus sedikit demi sedikit. Dan sekarang ni saya dapat maklumat mereka yang ada dalam kumpulan itu, Ustaz, ya, mereka alhamdulillah amalan mereka tu sudah sahih lah, maksudnya tak adalah campur macam tadi tu, imam perempuan, kemudian apa lagi yang boleh main apa zikir pakai flute apa sebagainya itu. Kerana apa? Kerana pentingnya kita mengajak. Kalau kita terus hukum saja, mungkin dia pun akan give up, ya, dengan agama ini. Dan seterusnya Allah ajarkan kepada kita waqul amantu, ya,
katakanlah ya, kita kena betul-betul declare ya, isytiharkan ketika kita berdakwah itu, saya beriman kepada apa yang diturunkan Allah daripada kitab. Jadi saya akan ikut Quran, saya ikut. Kalau tak ada daripada Quran, tak apa, nanti kita bincang balik, saya akan cari balik, maybe ustaz ya, mungkin boleh datangkan hujah ayat mana, surah mana, barulah saya akan beriman dan ikut. Itu jelas prinsip bagi seorang yang berdakwah. Kalau tidak, kita nak berdakwah ustaz ya, kita nak dakwah, kita nak meraihkan, kita ikut sekali ke dalam kumpulan itu. Itu yang tidak menjadi kaedah yang dalam ayat 15. Wa umirtu ya, aku ini diperintahkan untuk apa? Kalau dalam ayat 10 semalam kita lihat dalam halaman sebelum ini, Allah itu sebagai sumber hukum. Kita berhukum dengan apa yang Allah tetapkan. Maka apabila dalam ayat 15 ini kita kata saya akan beriman dengan Al-Quran, apa saja dalam Quran cakap, okey saya ikut ya ketika dakwah ini, dan saya diperintahkan untuk adil bainakum. Tak kisahlah pada orang Cina, Melayu, India, Hindu, Kristian, Yahudi, saya kena adil. Kerana apa? Kerana Allah ini adil kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada orang Islam sahaja. Dan bila kita nak memastikan kita tidak berpecah belah, Allah berikan formula pada ayat ini, Rabbuna ya, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Pertama ialah kita isytiharkan Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Allah. Begitu Ustaz ya. Kita cari kesamaan itu. Pasal kadang-kadang berbeza organisasi, NGO, dia kata NGO saya, kumpulan saya lebih baik, tapi cara kita nak memastikan tidak bertelingkah. Yang pertama, Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Allah. Itu yang pertama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu buat kerja-kerja kamu, mengajar contohnya, buat bagi makan gelandangan contohnya. Kami buat program untuk tolong orang miskin. Okey, amal kami beramal, kamu buat kerja kamu. La hujjata bainana wa bainakum. Saya tidak akan berhujah. Tak ada pula akan mempersoalkan kamu punya amalan ni bagi makan gelandangan ni macam kurang sikit. Baik pergi bersama dengan kami buat ini. Tak. Kita teruskan, kita bersifat terbuka ya, apa sahaja amal kamu, amal kita tidak akan berhujah, kerana Allah akan mengumpulkan kita dan kepadanya kita akan kembali. Kita masing-masing bertanggungjawab ya dengan Tuhan. Allah itu adalah Tuhan kita bersama. Jadi inilah kaedah Allah jelaskan secara terperinci bagaimana nak mengelakkan kita ini berpecah ya. Berbeza pendapat tak apa, tetapi jangan berpecah, kerana tugas dakwah ini adalah tugas bersama, perlu diuruskan dengan cara yang setepat-tepatnya berteraskan kepada Al-Quran. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, wajib mengimani bahawa Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan Allah yang samalah yang mengetahui segala sesuatu. Yang pertama, tidak berselisih. Yang kedua, kita tidak berselisih dalam agama hingga pecah belah ya. Berbeza pendapat tak apa, tapi jangan pecah belah dan terus istiqamah dalam menegakkan agama Allah ini. Yang ketiga, kita berdakwah, sampaikan kebenaran dan kita tolak kebatilan itu dalam kapasiti masing-masing, cara masing-masing, asalkan kita berteraskan kepada Al-Quran. Sama-sama kita berdoa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan yang mulia ini ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami beramal, untuk terus kami berpuasa, berqiyam, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berinfak dan lain-lain lagi ya Allah. Terimalah akan amalan kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang telah menyebabkan bala ini turun kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang menjadi hijab kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah salah silap kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke syurga Firdaus yang paling tinggi ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami di kalangan ahli-ahli keluarga kami di hari akhirat pada tempat yang baik ya Allah, dan bersama dengan Nabi kami, penghulu kami, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin
amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita menjadi umat yang sentiasa mengajak orang kepada asas Al-Quran, isi Al-Quran. Inilah yang kita seru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan pada bulan Ramadan ini harapnya ianya terus diberkati, dimanfaatkan, kerana kita tahu bahawa dengan Al-Quran inilah perlu diinstal, perlu dimasukkan ke dalam hati kita. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa tuan-tuan, di hujung Ramadan ini kita ada satu pengumuman Ustaz ya. Ya, pada kita 29 April 2022 kita ada khatam Al-Quran perdana di TV Al-Hijrah, bermula daripada 5 pagi Safas, bukan 5 petang. 5 pagi sampai 7 petang. Ustaz Fas, slot mana tu? Oh, saya slot pukul 12 lah Ustaz. Slot pukul 12, masih lagi insya-Allah. Kita ada ramai barisan qari-qari dan qariah juga, muda-mudi dalam pemuda-pemuda Al-Quran yang akan menghiasi bacaan Al-Quran daripada pagi TV Hijrah Al-Quran sampai petang khatam Al-Quran, dan ada doa penutup yang akan dibarisi oleh para ulama-ulama ataupun qari-qari kita. Jangan lupa saksikan, insya-Allah. Baik, dan teruskan kita bersama My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.